Shalom ibu-ibu, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat ya. Sebelum saya mengajak kita menyanyikan lagu yang berikut ini, pernahkah ibu-ibu berpikir mengapa kita menjadi orang Kristen? Mengapa kita menjadi orang percaya? Sementara masih begitu banyak orang yang belum percaya. Mari kita, sebelum menyanyikan pujian ini, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan sudah menjadikan kami sebagai umat-Mu, menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus, menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi berkat-berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan berkenan memakai setiap kami boleh menjadi berkat. Kami bersyukur untuk pertemuan kebersamaan pada sore hari ini. Biar kiranya Tuhan memberkati kebersamaan kami. Karena kami ingin mendasari persekutuan ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik ibu-ibu, mari kita naikkan pujian Kita Dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya, kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya, kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Baik ibu-ibu, kita berdoa sekali lagi.
姐妹们，我们一起来做一个祷告。 Bapa Surgawi, ini kami ingin bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami ingin merenungkan status kami sebagai orang percaya. Kami ingin merenungkan tanggung jawab kami sebagai orang percaya, sementara kami berada di bumi ini. Agar supaya kami boleh mengerjakan apa yang menjadi tugas kami sebagai orang percaya. Kami bersyukur karena kami sudah diselamatkan. Kami bersyukur karena sudah memperoleh pengenalan akan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa terjadi, dialami oleh setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapak. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati kami berdua di dalam menyampaikan renungan firman ini kepada setiap ibu-ibu yang boleh bersama-sama mendengarkan. Terpujilah Engkau ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita membaca terlebih dahulu, ada 2 ayat dari tempat yang berbeda, kita bacakan ya. 姐妹们，我们来打开有2处的经节。 Yang pertama dari Roma 12 ayat 2. 第一处在罗马书12章第2节。 Yang kedua nanti dari Yohanes pasal 17 ayat 18. 第二处是约翰福音17章第18节。 Yang pertama Roma 12 ayat 2. 我们先来注意第一处的，就是罗马书12章第2节。 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察念何为神的良善、纯全、可喜悦的旨意。 Bagian yang kedua, Injil Yohanes pasal 17 ayat 18. 第二处就是约翰福音17章18节。 Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. 你怎样差我们到世上，我们照样差他们到世上。 Ibu-ibu, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema pada sore hari ini. 姐妹们，今天我们要思考一个讲题， Serupa tapi beda. 似是而非。 Ibu-ibu, kalau kita pernah dulu mempunyai anak, 姐妹们，我们曾经有个孩子， atau mungkin sekarang kita mempunyai cucu, 现在我们也许有孙子了。 seringkali kita ingin tahu, ingin melihat cucu kita atau anak kita itu serupa siapa. 我们常常想要看这个孩子、这个孙子到底像谁？ Serupa kita 像我们吗？ atau serupa dengan mamanya 像他母亲吗？ atau papanya 像他父亲吗？ atau anak kita. 或者像我们的孩子？ Serupa tapi beda. 像，但是不是。 Mungkin cucu kita itu serupa dengan kita. 也许我们的孙子跟我们相像， Ada kemiripan, 有相像之处， tapi pasti beda. 但确实来说一定不相同。 Walaupun mirip seperti apa, tentu ada bedanya. 纵然相像到很相似，但是还是有差别。 Bahkan kita tahu kembar yang dilahirkan kembar pun tetap ada bedanya. 甚至我们晓得一对双胞胎出生，也还是有他们的不相同。 Ibu-ibu, yang kita ingin merenungkan ini adalah bahwa ketika kita hidup di dalam dunia ini sebagai orang Kristen, 姐妹们，我们要思想的是，就是当我们活在这个世界上，我们是成为基督徒。 kadang-kadang orang melihat kita sama saja dengan orang-orang pada umumnya. 众人看我们跟普遍的人、普通的人没有两样，看起来相似的。
Atau mungkin bahkan kadang-kadang kita merasa ya, kita juga sama dengan orang dunia ini. 或者我们自己觉得我们跟这个周遭的人、世人都一样。 Tetapi ibu-ibu di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini ada bedanya. 但是今天我们读的经文，我们晓得我们与他们是不同的。 Bahkan Roma pasal 12 ayat 2 meminta kita jangan serupa dengan dunia ini. 就是刚才我们读的经节，不要效法这个世界。 Tetapi kalimat jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini mempunyai pengertian kita bisa menjadi serupa dengan dunia ini. 这里告诉我们不要效法这个世界，其实它的含义就是我们很可能就是效法这个世界。 Sehingga firman Tuhan meminta kita sebagai orang percaya jangan serupa dengan dunia ini. 所以圣经里面告诉我们，强调的说不要效法这个世界。 Sehingga kalaupun kita serupa, tetap kita beda dengan dunia ini. 纵然有一些的相像，但是我们一定要与世界不同。 Nah, di dalam Roma pasal 12 ayat 2 itu kita diminta supaya jangan serupa dengan dunia ini, kita harus berubah. 圣经里面告诉我们，就是我们读的经节，要我们跟世界不一样，我们一定要有改变。 Nah, perubahan ini, berubah ini bukan soal mengubah rambut kita, mengubah penampilan kita. 这里所说的变化，不是我们外表的变化， Mengubah cara berpakaian kita, 这只是我们穿着我们改变了， gaya hidup kita, 或者我们的生活态度我们把它改掉了， bukan. 不是这些外在的。 Yang diminta di sini adalah pembaharuan budi. 但是这里要我们改的就是心意更新而变化。 Budi ini berkenaan dengan berpikir kita. 这里的心意就是关系到我们的思想， Cara kita memandang kehidupan ini. 就是我们怎么样看待我们周遭的生活， Cara kita hidup. 我们怎么样生活， Kita tidak boleh sama dengan dunia ini. 我们不可以效法这个世界。 Memang kita ada di dalam dunia ini. 是的，我们现今还在这世界上。 Memang kita bersama-sama dengan orang yang mungkin juga belum percaya kepada Kristus bersama-sama di dunia ini. 也现在我们还是与那些没信主的人、非信徒生活在一起，还在这个世界上。 Tetapi cara pandang kita terhadap kehidupan ini harus berbeda. 但是我们看待这在世界上的生活一定要不同。 Kalau ada bencana terjadi dalam kehidupan ini, 假如我们生活上有一些灾难临到的时候， bagaimana kita memandang bencana itu? 我们怎么样看待这个灾难？ Kalau ketika kita mau bepergian tiba-tiba hujan deras, 当我们突然要出门的时候，下了一场大雨怎么办呢？ bagaimana kita menyikapi hujan itu? 那我们怎么样看待这场雨？我们怎么样把它联系起来？ Sebagai orang percaya, itu akan membuat kita berbeda. 成为相信的人，这些看法我们应该与世人不同。 Jadi kalau umpamanya kita mau bepergian tiba-tiba hujan deras, 比如说我要出门，突然下了一场大雨， apakah kita langsung berkata, ya sepertinya saya tidak boleh keluar? 难道我们会说这是天意，让我不可以出门吗？ Apakah seperti itu? 有这样的想法吗？ Oh jelas tidak bisa seperti itu. 当然不可以有这样的想法。 Sementara mungkin orang-orang yang ada di dunia ini bisa berpikiran seperti itu. 也许我们周遭的非信徒有这样的想法， Karena hujan tidak boleh menjadi penghalang kita untuk bepergian. 因为我们晓得这场雨不可以拦阻我们已经决定要走出去的计划。 Ya, apalagi kita ada janji umpamanya mau bercerita tentang kebangkitan Tuhan umpamanya. 或者比如说我们已经预定了今天我要参加什么关于主耶稣复活的信息，这一些我们要出去的时候， Oh bisa jadi ada kuasa-kuasa yang tidak suka kita untuk pergi memberitakan Injil. 也可能有一些黑暗的势力、黑暗的权力想要拦阻我们去拆传福音， Sehingga ada hujan 以至于有一场雨， supaya kita tidak keluar. 好了，我们不出去。 Saya pikir kita tidak boleh dihalangi oleh hujan.
所以我想，我们不可以被这场雨拦阻我们出去宣讲。 Kecuali ada hal-hal yang cuma sepele, ya sudah, nggak usah keluar. 或者是发生一些非常小的事情，以至于我们不能够耽搁了，我们不能出去。 Ibu-ibu, kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. 姐妹们，我们不可以效法这个世界。 Di Yohanes pasal 17 ayat 18 berkata demikian. 刚才我们读的经节，约翰福音17章18节。 Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. 你怎样差我到世上，我也照样差他们到世上。 Ayat ini memang ditujukan kepada para rasul pada waktu itu. 这节经文特别是为了当时的使徒， Tetapi ayat ini juga sekaligus mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang diutus ke dalam dunia. 这节经节直到今天还是提醒我们，我们是被差派到这个世界来的。 Sejak menjadi orang percaya, kita tahu kita adalah milik Tuhan. 自从我们成为基督徒，我们相信主，我们就是属于神的。 Ya, kita adalah milik Tuhan yang bukan dari dunia ini. 我们是属于神，不是从世界而来的。 Dan kemudian Tuhan berkata, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. 就是好像主说的，你怎样差我到世上，我也照样差他们到世上。 Ini tidak perlu dimengerti seolah-olah kita dari dunia diangkat ke surga lalu dikirim lagi ke dunia. 我们不可以这样的想法，就是我们现在被神提到天上，然后再差派我们回到世上，不可以这样来想。 Ini hanya perlu mengingatkan identitas kita. 这里要提醒我们，就是我们的身份。 Identitas kita adalah umat Tuhan. 我们的身份就是神的子民， Identitas kita adalah dari Tuhan. 我们的身份是从神而来。 Dan identitas kita adalah bukan untuk hidup sekedar di dalam dunia ini. 我们的身份告诉我们，我们不仅仅是活在这世界上而已。 Kita tidak boleh hanya sekedar hidup seperti orang lain. 我们的生活不仅仅要像，就是好像其他的人这样来生活。 Artinya, diutus berarti kita harus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang diutus. 所以这里告诉我们，被差派，我们就要做到我们怎么样被神差派来应该做的事。 Apa tugas kita sebagai orang yang diutus? 那成为被差派的，我们有什么任务呢？ Ini yang akan membuat kita beda. 这就让我们与其他人生活不一样。 Walaupun secara kehidupan mungkin kita sama, kita perlu rumah, kita perlu makan, kita perlu tidur. 但是我们活在世界上，我们与其他人一样，我们有衣食住行的需要， Kita perlu bekerja, 我们也需要工作， kita perlu punya relasi. 我们也需要跟社交。 Tetapi ada tugas yang membuat kita berbeda. 但是记得我们有一个任务，让我们与他人不一样。 Apa tugas kita? 那我们的任务是什么呢？ Ada 3, ibu-ibu. 姐妹们，有3样任务我们要做到的。 Tugas yang pertama kita adalah sebenarnya memuridkan. 第一个任务就是我们要让别人成为主耶稣的门徒， Ini yang disebut sebagai mandat agung. 这就是大使命， Mandat memuridkan. 就是要培训。 Yang kedua adalah mandat mengasihi. 第二个使命就是爱的使命， Karena Tuhan Yesus sebelum meninggalkan dunia ini, dia berpesan, kita harus saling mengasihi. 因为主耶稣还没离开这世界之前，他告诉我们要彼此相爱。 Dan kemudian yang ketiga adalah tugas untuk bekerja dan memelihara bumi ini. 第三的这个使命就是我们要在这世界上工作，也要维护、保护这个世界。 Bumi ini milik Bapa kita. 这世界属于我们天父的， Walaupun kita mungkin tidak bisa sepenuhnya bekerja dan mengusahakan bumi ini. 虽然我们不能完全的来经营这个世界， Karena ada pemerintah yang ditugaskan juga oleh Tuhan. 因为神接着政府同样也是要经营这个世界， Jadi ini 3 tugas kita. 所以这就是3样我们应该做到的任务。 Tugas memuridkan ini harus
dimengerti sebagai kita harus terlebih dahulu dimuridkan. 这里要让别人成为耶稣的门徒，首先我们要门信他们，但是第一个条件，我们自己先要被培训。 Ya, ini tugas memuridkan ini, mandat memuridkan ini ada terdapat di Matius 28 ayat 19 dan 20. 在马太福音28节里，这里也告诉我们， Ya, jadi di situ Tuhan Yesus sudah mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. 那这里告诉我们去把福音传遍全天下。 Inti dari menjadi murid atau menjadi pemurid adalah 这个成为门徒的终心是什么呢？ menjadi pelaku firman Tuhan. 就是成为一个行道者， Hanya sederhana seperti itu saja. 就是这么简单。 Apa perintah Tuhan dalam Alkitab? 神借着圣经给我们什么命令， Kita lakukan. 我们就照样行。 Kita harus tekun melakukan. 我们要殷勤来行神道， Kita tidak boleh tawar-menawar dengan Tuhan. 我们不可以跟神讨价还价。 Ya, sementara Tuhan Yesus juga pernah berkata, 之前主耶稣自己也说过， jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan mentaati firman-Ku. 假如你爱我，你就会遵我的道，遵行我的话语。 Jadi menjadi pelaku firman Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. 所以在我们生活当中，要行出神的话语、神的道，就是很重要的。 Menjadi pelaku firman ini akan terjadi sebuah peperangan rohani. 要行出神的道，在我们属灵上有一些的战争， Karena dunia juga mempunyai tugasnya, 因为世界本身也有它的任务要我们行的， yaitu menjadi pelaku dosa. 就是行犯罪。 Hidup seperti orang-orang lain yang berdosa. 我们的生活就效法那些犯罪的人的生活， Orang lain melakukan dosa, kita juga ikut-ikutan. 别人犯罪，我们也跟随着犯罪。 Tidak bisa seperti itu. 当然不可以这样的做。 Kita memang serupa dengan orang-orang yang ada di dunia ini, tapi beda. 我们跟世界上的人没有两样，但是我们要活出不一样的生活。 Teman kita belum percaya adalah orang-orang yang ada di dalam dunia ini. 我们有一些朋友是大多数的朋友是还没信主的，我们还是活在世界上。 Kita juga orang-orang yang ada di dalam dunia ini. 我们同样也跟他们一样活在这世界上， Tetapi kita melakukan firman Tuhan, mereka tidak sama dengan kita. 我们成为基督徒，我们行神的话语，行神的真理，但是他们从来不会。 Dan inilah yang membuat kita, identitas kita sebagai orang percaya beda. 所以这样的行法让我们成为基督徒跟非基督徒有不同的生活。 Ibu-ibu, apakah kita sudah menjadi seorang pelaku firman Tuhan? 姐妹们，我们成为一个行道者了吗？ Kalau kita adalah murid, berarti apakah kita sudah seperti guru kita, Yesus Kristus? 假如我们是基督徒，我们是否像主耶稣的门徒呢？ Tugas yang kedua adalah tugas mengasihi, mandat kasih. 第二个使命就是爱的使命。 Ibu-ibu, di dalam bahasa Yunani, kasih itu ada 4. 姐妹们，在希腊文里，这个爱有4个阶段。 Yang pertama itu storge. 第一个就是 storge， Storge, yang kedua philia. 第二是 philia， 叫做亲情。 Yang ketiga adalah eros. 第三是 eros， 也叫做情爱。 Yang keempat adalah agape. 第四 agape 就是圣爱。 Storge adalah kasih di dalam sebuah keluarga. storge 叫做有亲情。 Keluarga. philia baru。 Philia persahabatan. storge 友情。storge 呢，就是说我们在家庭里面弟兄姊妹，我们的亲戚之间的爱。 Ya. Philia adalah kasih dalam persahabatan. philia 爱呢，就叫做友情，就是我们与我们周遭朋友的之间的爱。 Iya. Jadi kasih itu umpamanya storge, storge itu adalah kasih di dalam keluarga. 亲情就是在家庭里面的互相相爱。
itu adalah kasih di antara saudara-saudara. 这里所要强调的就是我们协同的有协议关系的亲戚朋友、 Tapi 弟兄 kalau 姊妹。 tapi kalau tidak saudara, kasih itu tidak jalan. 假如我们没有血缘关系的话，血缘关系的话，这个爱就不能进行。 Ya, kasih itu hanya terjadi karena itu papa saya, itu adik saya, itu mama saya. 我们能够爱，因为他是我的父亲、我的母亲、我的弟兄、我的姐妹。 Ya, kemudian kalau philia, kasih dalam persahabatan, 假如philia就是友情， itu adalah kasih karena sahabat itu sama-sama mempunyai pengalaman yang sama. 就是我们一般我们跟我们有相同经历的人，我们能够彼此来相爱， Sama-sama mungkin menderita hal yang sama. 或者我们有相同的困难，我们曾经彼此经历过， Sehingga merasakan pengalaman yang sama. 因为我们有这样的相同的经历，所以我们能够彼此相爱， Sehingga timbul saling membutuhkan. 所以我们就彼此有需要， Nah, itu kasih juga. 这也是叫做爱。 Kemudian eros. 第三就是 eros， Eros adalah kasih karena menginginkan sesuatu. 这里所说的 eros 就是情爱，因为我要某些东西。 Menginginkan sesuatu itu karena ingin hanya mendapatkan manfaatnya sesaat saja. 就是我要得到暂时短暂的这个享受。 Saya merasa sesuatu itu bisa memenuhi kebutuhan saya. 我觉得这个某个东西可以满足我， Jadi saya mengasihi 所以我 sesuatu 就爱 itu. 那个东西。 Tapi ketika sesuatu itu sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan saya, 但是假如这一样东西不能满足我的需要的时候， maka saya akan mengalihkan kepada yang lain. 那我的爱就转移到另外一处了。 Jadi ini terus mengalami perubahan. 这个 Eros. 这份爱是不断的正在改变，一直不断的在变化。 Nah, yang baik, yang kita bisa belajar dari Tuhan kita adalah kasih agape. 但是我们要学习的就是从我们父的爱，就是圣爱。 Kasih ini mendahulukan pengorbanan kita, bukan mengorbankan orang lain. 这份爱是先让我们自己愿意牺牲，而不是牺牲他人。 Kasih ini menyadarkan kita bahwa Yesus Tuhan kita telah berkorban untuk kita. 这份爱让我们记得主耶稣先为我们牺牲了。 Kasih ini membuat kita tetap bertahan walaupun dirugikan orang lain. 这份爱让我们继续坚持下去，纵然让我们得到了我们所得到的是亏损。 Kasih ini tidak membuat kita mundur di tengah-tengah kesulitan. 这份爱让我们在困难当中从来不想要退缩， Karena kasih ini rela mengorbankan diri terlebih dahulu. 因为这个圣爱是让我们首先我们自己先吃亏，我们自己先牺牲。 Nah, ibu-ibu ini ada 4 kasih. 所以这里所提到的爱有4种， Kita kemungkinan besar memiliki 4 kasih ini. 大部分我们是拥有这4种的爱。 Tetapi harapannya sebagai orang Kristen, kita lebih dikuasai oleh kasih agape. 但是成为基督徒，我们希望我们是由圣爱来掌管我们。 Ketika kita mengatakan kita mengasihi orang yang sedarah dengan kita. 当我们说我们爱我们的亲生弟兄姊妹的时候， Ini tidak boleh menutup pintu hati kita juga untuk mengasihi orang yang tidak sedara dengan kita. 这不能让我们的心门闭起来，不爱那些不与我们没有血缘关系的人。 Mengapa? 为什么呢？ Karena ada kasih agape. 因为这里我们也有圣爱， Jadi kasih agape itu harus menguasai storge philia eros itu. 所以这个圣爱一定要控制着情爱、亲情还有友情。 Dan mengasihi ini menjadi sebuah tugas yang tidak mudah. 所以爱是成为我们不容易实行的这个任务。 Sementara kita melihat di sekitar kita, orang mengasihi karena dia dikasihi. 我们看我们周遭的人，他们爱，因为别人先爱他们。 Ibu-ibu, kita boleh serupa tapi beda. 所以姐妹们，我们可以看起来相同，但是不可以相同。 Kita sama-sama mungkin terlihat mengasihi orang lain, 我们看起来同样爱其他的人， tetapi orang lain yang mengasihi mungkin karena mereka pernah mendapat kasih itu.
但是那些付上爱的人，也许他们曾经得到那份爱。 Sementara kita mengasihi karena perintah Tuhan kita Yesus Kristus. 我们爱，因为神怎么样，主耶稣基督怎么样命令我们，我们要先去爱他人。 Dan yang tidak sama di dalam kasih itu adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan kasihilah musuh. 最不神特别强调的这份爱，不能做很难做到的，就是你要爱你的仇敌。 Dan yang tugas yang ketiga, 第三个任务， ketika mengusahakan dan memelihara tanah ini. 当我们设法的经营这个土地的时候， Ini adalah tugas yang diberikan kepada Adam di Taman Eden. 这是神给亚当在伊甸园的任务。 Tuhan menempatkan Adam di tengah-tengah Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara tanah itu. 神把亚当放在伊甸园，让他可以管理经营那片伊甸园。 Nah, tugas ini harus menjadi bagian kita sebagai keturunan Adam. 成为亚当的后裔，这个任务我们一定要进行。 Umpamanya contoh, 比如说， kita berbicara soal kebersihan. 我们说到要清洁， Kebersihan di mana? 哪一方面的清洁呢？ Lingkungan, 就是周遭环境、 rumah, 家里面， tempat kita kunjungi. 我们到达的地方。 Apakah sebagai orang Kristen kita boleh sembarangan membuang sampah? 成为基督徒，是否我们可以随意的把垃圾乱丢呢？ Apakah kita boleh di sembarangan tempat merusak fasilitas umum? 或者是我们在公共场所上可以随便的破坏公共物品吗？ Mungkin dalam hal ini gereja jarang membicarakan tugas ini. 也许在教会这么久来，很少说到这样的任务。 Tetapi ibu-ibu ingat bahwa bumi ini milik Tuhan. 但是姐妹们，我们要记得，这个世界是属于父的。 Suatu hari bumi ini pasti akan dikembalikan menjadi milik Tuhan yang seutuhnya. 有一天，这个地球一定要完整的归还给天父。 Itu sebabnya walaupun itu belum terjadi, tetapi kita tetap memiliki tugas untuk memelihara tanah ini. 纵然这件事还没发生，但是我们的任务就是要维护、保护好这片土地。 Ibu-ibu, bagaimana kita menyampaikan hal ini kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita? 姐妹们，我们怎么样把这样的事信息告诉给我们的子孙呢？ Apakah mereka masih menjadi atau kita kalau bukan di rumah, kita di luar sembarangan buang sampah? 或者是我们到现在在外出，不是家以外，我们还是随便丢垃圾？ Tidak bisa seperti itu. 不应该有这样的行为了。 Kita harus mengingatkan siapapun yang ada di sekitar kita. 我们要对我们周遭的人，有这样做法的周遭的人提醒他们， Pentingnya kebersihan lingkungan. 对周遭环境的清洁是非常重要的。 Kemudian pentingnya makanan sehat. 健康食品也很重要。 Ya, di dalam khotbah-khotbah di gereja mungkin jarang membicarakan soal makanan sehat. 在教会里的讲台上，很少说到关于健康的食品。 Kita hanya mungkin lebih sering kalau ketemu teman, mana tempat jual makanan yang enak. 我们碰到朋友的时候，常常会彼此问哪里有卖好吃的东西。 Ya, tentu saja kita berhak atas makanan enak. 当然，我们对这些美味是有权利的， Tapi harus bayar. 但是我们要付上代价。 Tapi di samping makanan enak, kita harus memikirkan makanan sehat. 除了这些美味的食物，我们一定要想到 Karena 要 ini, 健康的食 karena 物， ini menyangkut kesehatan kita. 因为这关乎到我们自己的健康。 Makanan enak itu hanya sekedar di lidah, enak. 这些美味只是在舌头上的舌尖上的味道而已，好吃。 Tetapi tubuh kita tidak bisa hanya sekedar makanan enak. 但是我们的身体不能承受，只是单单因为它是美味。 Tubuh kita butuh makanan sehat. 我们的身体需要健康的食品。 Hari ini banyak sekali penyakit-penyakit karena makanan. 今天很多问题的身体上出现很多问题，只是单单因为食物而已。 Dan hari ini juga begitu banyak tempat-tempat makanan yang dibuka.
直到现在到处都开了，就是食物店、食品店。 Ibu-ibu, mari ingatkan diri kita tentang kesehatan. 所以姐妹们，我们自己提醒自己关于这个健康的问题。 Kita boleh mencicipi, tetapi hati-hati. 我们可以品尝，但是我们要非常仔细小心。 Kita boleh tahu di mana ada jual makanan enak, 我们可以晓得那一个地方有卖美味的食物， tapi ingat kita butuh makanan sehat. 但是记得，同样的，我们需要健康的食品。 Di dunia ini banyak tempat menjual makanan enak, 世界上到处都有贩卖这些美味的食物， tetapi jarang kita mendengar tempat menjual makanan sehat. 但是我们很少听到那个地方有卖健康的食品。 Ibu-ibu, mari kita menjaga kebersihan lingkungan, 姐妹们，我们要保守我们周遭的清洁环境， karena kebersihan lingkungan itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. 因为周遭环境的清洁是否很影响我们自己本身的健康。 Mari kita menjaga makanan yang kita makan setiap hari, 同样的，我们也要注意我们每天日用的饮食， karena itu sangat mempengaruhi tubuh kita. 因为这对我们自己的身体是非常有影响的。 Ini tugas dari Tuhan untuk kita. 这是神给我们的任务， Ini tugas yang sederhana. 这是简单的任务。 Ya, saya tidak berbicara soal penemuan, pendidikan dan sebagainya. 我没有说到关于知识，也没有说到关于怎么样可以找到。 Tetapi tugas mengusahakan dan memelihara tanah itu adalah tugas orang percaya. 但是维护这片土地，然后保护这片土地，是我们成为基督徒、我们相信人的任务。 Ibu-ibu, mari kita hidup sama seperti orang lain hidup. 姐妹们，我们活着可以像周遭的人， Tapi ingat, kita punya tugas yang membuat kita beda. 但是请记得，我们有任务，让我们活得跟他人不一样。 Semoga renungan ini lebih mengingatkan lagi untuk apa sementara kita masih ada di dunia ini. 这篇信息希望可以提醒我们，还活在世界上，到底我们要做什么？ Jangan lupa tugas kita. 不要忘了我们的任务， Jangan lupa identitas kita. 也不要忘了我们的身份。 Tuhan memberkati. 愿神祝福我们每一位。 Mari kita berdoa. 我们来做一个结束祷告。 Bapak, terima kasih untuk kesempatan boleh ada hingga saat ini di dalam dunia ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami begitu banyak momentum kesempatan. Kami boleh memiliki sebuah kehidupan yang baik. Kami boleh menikmati semua yang ada. Tetapi biarlah kiranya juga Tuhan terus mengingatkan kami 3 tugas kami sebagai orang percaya yang membuat kami serupa tapi beda dengan dunia ini. Berkati semua kami, Bapak, supaya kami mampu mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Itulah doa kami, berkati setiap kami, berikan kesehatan yang baik, dan sementara kami boleh terus bersaksi menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Jadikan kami murid yang memuridkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.